Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Zamzuri Ma'amin, Haziana Nurdin, Nisa Nur Hasana, Ummu Aisyah, Faris Misfar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Ammar, kakak yang tersayang, Muhammad Aizuddin, Yad Abdullah dan semua muslim-muslimat yang hadir pada waktu ini. Haziana Nurdin, Muhammad Fuad Abdul Rahman, sekian yang hadir dalam kuliah kita pada waktu ini. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam hadis yang sahih. Ahlan wa sahlan Ustaz Faiz Mukhtar, ya Abdullah, bila Nabi SAW menyatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatruna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim rahmah wa ghashiyatuhumus sakinah wa hafathumul malaika wa zakarahumullahu fi man indah. Syafiq Murad, Nurziyah, Zarina. Ahlan wa sahlan Syafiq Murad. Iaitulah Nabi bersabda, tidaklah berhimpun satu golongan di rumah Allah untuk membacakan ayatnya, mengkaji bersama, melainkan Allah beri pada mereka ni 4 rahmat, 4 kebaikan, 4 perkara. Yang pertama rahmat dari sisinya, yang kedua sakinah, iaitu ketenangan yang dicari-cari manusia, dan Allah menyebut nama-nama mereka di sisi hamba-hambanya yang mulia, dan mereka mendapat doa para malaikat. Maka mudah-mudahan kita termasuk tergolong dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW ini. Pada malam ni, tuan-tuan dalam kesibukan masing-masing, ampun maaf saya tak sempat nak buat informasi awal tentang kuliah pada malam ni. Walau bagaimanapun, mudah-mudahan tuan-tuan sedar yang kita telah berkuliah dalam tempoh PKP ni. Mudah-mudahan Allah menumbuhkan iman dalam diri kita, tuan-tuan ya, dengan subur. Kerana iman ni perlu pada pembajaannya, perlu pada airnya, cahayanya, udara yang cukup, maka barulah dia akan dapat hidup subur. Firman Allah SWT dalam ayat ke-28 dan 29 daripada surah Al-Isra, surah yang digemari oleh Nabi SAW ini untuk dibaca selalu, dibaca setiap malam, seperti riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha yang telah kita lihat menerusi banyak hadis. Firman Allah SWT ayat ke-8, 29 dan 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Hazina Nurdin, Mazia Khalid, Mar WKN ni apa ya, Ummu Al-Fatih, Rusdi Ismail. Ummu Fatih merupakan top fan kita, Rusdi Ismail, Kut Kurik, Sabarial, Latif ya, Siraj Rosna. Jadi dalam ayat yang telah saya bacakan tadi, terjemahannya, jika tuan-tuan memiliki tafsir Ibnu Kathir yang warna biru ni, rujuklah kepada jilid yang kelima, muka surat 325. Maksudnya, dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang mudah untuk diterima. Dan janganlah kamu jadikan tangan kamu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu menghulurkannya, kerana dengan itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sungguhnya Rabbmu melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan menyempitkannya. Sungguhnya dia maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Semalam kita telah bincangkan kewajipan untuk mentaati ibu ayah, dan di samping kewajipan mentaati dan buat baik pada ibu ayah itu, juga galakan untuk kita memberikan infak, memberikan bantuan kepada kaum kerabat kita, orang miskin dan mereka yang terdampar dalam perjalanan. Tapi dalam beri itu janganlah membazir, jangan berlebihan. Walaupun berlebihan yang telah kita lihat itu, seperti yang kita bincangkan semalam, bila merujuk kepada perilaku para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang telah pun menginfakkan dalam perangan Uhud semua harta yang dia ada, manakala Umar Khattab radhiyallahu an menafkahkan separuh daripada apa yang dia ada.
Jadi para sahabat ni iman mereka, makam iman mereka, kata Syekh Ahmad Sanhaji, ini merupakan seorang ulama dari Maghribi, dari utara Afrika. Ini dipanggil sebagai Maghrib Arabi. Dahulu ketika umat Islam terbentang luas, empire Islam itu, maka ini dipanggil sebagai Maghrib Arabi. Negara yang berada di utara Afrika itu dipanggil sebagai barat bagi empire Islam yang luas sarjana mata memandang. Lahirlah ulama-ulama yang ramai dari belah Maghrib Arabi Islami itu, antaranya Syekh Ahmad Sanhaji. Beliau memiliki kitab tafsirnya tapi tak lengkap. Beliau cuma memetik ayat-ayat tertentu untuk konteks tadabbur. Maka kata beliau, manusia ni terkategori kepada 3 bahagian. Yang pertama merupakan golongan yang kedekut. Yang kedua merupakan golongan yang berpada-pada dalam pemberiannya dan bijaksana. Dan yang ketiga merupakan golongan yang tidak berkira langsung untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah firmankan, hum darajatun 'indallah. Mereka itu punya kedudukan, perbezaan darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ada apa soalan? Ustaz Ansi tak jumpa, yang jumpa cuma tafsir yang lain. Baik, dengar suara saya dengan baik mudah-mudahan tak ada apa-apa sekatan pada malam ni. Lain putus-putus malam ni. Saya berada di Masjid Tanah Melaka. Line clear. Okey, di Masjid Tanah clear, alhamdulillah, orang Melaka. Jadi manusia ni 3 golongan. Golongan yang kedekut, golongan yang bersederhana, dan golongan yang sangat mulia, yang akan menginfakkan keseluruhan hartanya tanpa berkira-kira, seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini sahabat-sahabat yang sangat mulia, Bilal bin Rabah dan sebagainya. Kebanyakan daripada kita akan berada pada level yang kedua, iaitu menafkahkan dengan mengambil kira kemampuan diri, komitmen bulanan kita dan sebagainya. Tuan-tuan ya, saya pernah bincangkan hadis al-iqtisadu nisful ma'isyah. Mana dalam hidup ini kita kena kalkulatif, kena pandai berkira-kira, kena pandai buat costing. Berapa pendapatan kita, income, inflow kita, outflow macam mana, apa komitmen bulanan kita, kereta, rumah, ayah ibu satu kewajipan untuk disempurnakan pemberian mereka tanpa berkira-kira. Kemudian ada benda yang bersifat necessity, ada benda bersifat yang tidak penting, bukan necessity, dia hanya komplement. Jadi kita kena tahu dalam pengiraan kehidupan kita supaya tidak jadi orang yang kedekut. Jadi dalam ayat ini Allah mengajar, kalaulah di kalangan adik-beradik itu orang-orang keliling kita yang meminta daripada kita, wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Dan jika kamu berpaling daripada mereka untuk mendapat rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakan kepada mereka ucapan yang maysura. Terjemahan kat sini ucapan yang pantas. Dalam bahasa kita ucapan yang patut. Ini perbezaan di antara bahasa Indonesia dengan bahasa kita ya. Mana maysura perkataan yassir wala tu'assir. Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah, mudahkan, janganlah disusahkan. Seperti Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikan mudah, dan tiada benda yang susah bila Engkau jadikan yang mudah. Ini doa yang biasa Nabi amalkan bila mengalami kesulitan. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna ataupun hazana idza syi'ta sahla. Jadi Allah tidak ada yang mudah melainkan Engkau jadikan mudah. Jadi perkataan yusrun fa inna ma'al usri yusran. Jadi maisura ni perkataan yusr. Maknanya benda yang mudah, yang perkataan yang lembut, perkataan yang lunak, perkataan yang mesra dengan mereka. Kata para ulama tafsir, contoh tuan-tuan boleh lihat pada muka 327. Ini merupakan pandangan kebanyakan para ulama tafsir. Cuba kita lihat daripada 326, paragraf yang terakhir tu. Adapun firman Allah, iaitulah wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Jika kamu paling mereka untuk memperolehi rahmat dari Tuhanmu, maksudnya di sini, jika kaum kerabatmu dan orang yang kami sebutkan tadi perintah untuk kamu bantu mereka, mereka datang minta kepadamu sedangkan kamu tidak mempunyai sesuatu apa pun, lalu kamu pun berpaling daripada mereka kerana tidak ada yang dapat dinafkahkan untuk mereka, maka katakanlah kepada mereka dengan ucapan yang patut, ucapan yang lembut, ucapan yang mudah. Seperti contohnya, ini contoh yang dikemukakan dalam tafsir Ibnu Katsir. Janjilah dengan mereka janji yang patut, yang lemah lembut. Contohnya, jika nanti rezeki Allah datang kepadaku, aku akan bantu kalian. Ini kata-kata yang baik tentunya, kerana kata-kata dalam Islam ini mengambil tempat ibadah.
Dan kata-kata juga boleh memberikan implikasi hukum. Kerana itu disebut hadis riwayat Ahmad, thalathatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikah wa talaqu wa raja'ah. 3 perkara kamu cakap dengan baik, ia jadi. Kamu cakap dengan tergesa-gesa pun, jidduhunna jiddun, kamu cakap dengan bersungguh-sungguh, ia jatuh. Wa hazluhunna jiddun, kamu cakap benda tu main-main pun jatuh juga. Dalam Islam, kata-kata ni adalah ada kesannya, ada impactnya. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada apa yang kau nafkahkan melainkan pasti. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, salam boleh saya tahu surah dan ayat dibincang? Hasiah Hasan, kami sedang bincang surah Al-Isra. Kita sudah berapa hari, lebih daripada 10 hari membincangkan tentang surah Al-Isra. Kita berada pada ayat 29, ayat 28, 29, 30. Kalau ada tafsir Ibn Kathir jilid ke-5, yang biru ni, tafsir Ibn Kathir yang biru ni, kita berada pada jilid yang ke-5, muka surat 326. Okey, boleh rujuk. Jadi tuan-tuan dan hadirin dikasihan, ada 3 perkara kamu cakap betul-betul jatuh, kamu cakap main-main pun jatuh. Iaitulah nikah, talak dan juga rujul. Itu sebab para ulama melarang kita daripada main-main nikah, buat kahwin, walaupun dalam lakonan sekalipun. Kena elakkan sedaya upaya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini di kalangan kita, kalau ada pelakon, kena ingat jangan main-main dalam perkara-perkara berkaitan dengan Islam. Langkah baiknya kalau kita terpaksa buat satu lakonan tu, ada pakai rujuk, kerana ia melibatkan hal haram. Jangan isi orang jadi isi kita, anak dara orang jadi isi kita, suami orang jadi suami kita. Jadi dalam Islam, kata-kata ni ada impactnya, ada implikasinya. Umpama kita pergi menziarahi orang kaya yang sakit di hospital, kita bagi dia RM100, dia tak pandang. RM1,000 pun dia tak pandang. Tapi kita kata pada dia perkataan yang Nabi ajar, la ba'sa tahurun insya-Allah. Kan kalau kita ziarah orang sakit, kita kata la ba'sa tahurun insya-Allah. Adab-adab dia, doakan, datang jangan lama sangat, cakap yang baik-baik. Kalau waktu sekarang jangan, tak dibenarkan untuk salam, jangan salam lah, duduk 1 meter contohnya. Maka dalam Islam mengajar kita untuk kata yang baik-baik. La ba'sa tahurun insya-Allah. Tak mengapa sakit seperti ni. Ada orang kena sehari 2 hari lepas tu, apa tuan-tuan? Sehari 2 hari lepas tu terus dia sembuh. Dia boleh buat cucu di jalan, beri berita gembira. Jadi dalam hidup katakan yang baik-baik, kerana kata-kata itu ada impactnya. Kata-kata itu menjadi doa. Ya, itu sebab tuan-tuan mulia Allah sekalian, dulu kita pernah bincangkan daripada kitab Ensiklopedia Amalan Setahun yang saya cadangkan tuan-tuan miliki dulu kan, Ensiklopedia Amalan Setahun. Buku Arab bertajuk Lataiful Ma'arif. Innalillahi nafahat. Allah ni memiliki sepoi-sepoi angin rahmat yang bertiup setiap waktu. Yang Nabi ajar kita, wasallallahu an yu'mina ru'atikum wa yasura uratikum. Mintalah kepada Allah supaya Allah hilangkan kegentaran, kegusaran kamu, dan supaya dia menutup aurat kamu, menutup aib kamu. Cakap yang baik-baik, kerana kata-kata itu ada peranannya. La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tad'u ala abnaikum. Jangan kamu kata perkara yang buruk pada diri kamu, pasangan kamu, keluarga kamu, harta benda kamu, kerana mungkin dia menjadi doa ke atas mereka. Seperti saya pernah ceritakan, ulama di Yaman yang menceritakan itu tentang seorang anak dilanggar lori kerana doa ayahnya sendiri. Saya pernah cerita pada tuan-tuan beberapa kali. Jadi ayat di sini mengajar kita untuk tutur kata yang elok terhadap orang yang minta bantuan kepada kita. Kata para ulama, bila orang datang jumpa dengan kita untuk minta bantuan, kita lihat apakah orang ni benar-benar layak untuk dapat bantuan. Kerana kalau kita baca dalam kitab Riyadhus Salihin, orang yang layak diberikan bantuan ni, yang pertama sekali adalah kaum keluarga yang tidak meminta-minta. Yang tidak meminta-minta. Kerana Allah menyatakan surah Al-Baqarah, nanti ada peluang kita meneroka surah Al-Baqarah, la yas'aluna an-nasa ilhafa. Yahsabuhumul jahilu aghniya min ta'affuf. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Orang yang bertakwa itu, dia mempunyai rasa malu untuk minta-minta pada orang. Jadi di kalangan keluarga yang susah, kita sendiri faham. Adik-beradik pun cerita, pakcik engkau itu susah hidupnya, anaknya ramai, 12 orang, kerjanya hanyalah sebagai kerani, isterinya tak bekerja. Jadi kita kalau tahu keluarga yang memang susah, benar-benar kita pergi bantu. Ini yang paling utama sekali. Yang kedua, kaum keluarga yang meminta. Itu jatuh nombor 2. Meminta kerjanya. Kalau sekali-sekala minta, kita fahamlah mungkin aksiden, na'udzubillah, tak sengaja orang langgar kereta dia, ataupun dia terlanggar orang mengantuk agaknya.
Tapi kalau benda yang repetitif, yang berulang-ulang minta, ini perlu diperbaiki tuan-tuan, ini perlu dielakkan. Takkan tiap-tiap tahun, hujung tahun tak dapat nak estimate dah keperluan persekolahan anak-anak tahun berikutnya, sedangkan tiap tahun ia berulang-ulang. Jadi ini perkara yang kena muhasabah diri lah tuan-tuan ya. Kerana dalam Islam dia ajar kita jangan meminta-minta. Jadi ini turutan keutamaan. Yang ketiga adalah orang yang betul-betul fakir, dan 3 orang yang melihatnya berkata memang dia layak dibantu. Saya dah huraikan semalam, jangan kita pandai-pandai bagi-bagi orang, kita tak tahu ujung pangkal, sedangkan orang itu menampakkan kemiskinannya padahal dia senang. Jadi kita kena berhati-hati tuan-tuan yang mulia sekalian. Alhamdulillah negara kita ada sistem pemantauan untuk meriksa latar belakang orang-orang sedemikian. Dan saya pun kadang-kadang saya juga bersua dengan maklumat yang orang hantar kepada saya, minta bantuan itu dan ini. Saya pun tak pasti latar belakangnya, mengadu macam-macam, entahkan skema, entahkan betul, wallahu alam tuan-tuan yang mulia sekalian. Saya dah sebutkan semalam, jumhur ulama tafsir, ulama fuqaha mengatakan bantu konteks begini hukumnya sunat, bukannya wajib. Wajib itu adalah di atas tanggungjawab pemimpin. Kalau kita baca kisah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang merayau waktu malam mencari orang susah sebab dia pemimpin, sebab dia ahli politik, sebab dia penguasa. Saya bukan penguasa. Jadi kalau saya membantu orang seperti itu sedangkan saya meninggal kerja hakiki saya yang wajib, ini namanya tak pandai, tak reti fiqh aulawiyat. Faham baik tuan-tuan ya? Itu kerja pihak penguasa, kerja Dewan Bandaraya, kerja pusat zakat. Kita ada sistem, kita boleh mengadu, buat laporan dan sebagainya. Saya pun bila ada orang minta bantuan di seluruh Malaysia, saya akan hubungi pihak zakat. Saya tidak ada kemampuan untuk memantau apakah betul permintaan ini ataupun tidak. Pusat zakat pun pernah beritahu ada orang datang minta bantuan, dilakonkan keperluannya, ditunjukkan kesempitan hidupnya. Tiba-tiba bila pihak zakat datang melihat, memantau, rupanya cerita dia semuanya dusta. Kata anak sakit jantung, rekodnya kat IJN tak ada pun. Dia kata hidupnya sukar, di rumahnya besar, TV-nya mewah, hidupnya ada aircon semua bilik. Jadi tuan-tuan, penipuan ni kadang-kadang berlaku. Kita tidak buruk sangka kepada sesiapa pun. Tapi dalam Islam, janganlah kita membiarkan orang-orang penipu ni hidup makmur tuan-tuan ya. Dan ada juga setengah orang yang sampai hati mendakwa dia menjaga anak yatim, padahal tak ada seorang pun dia jaga. Semua duit tu disapu, hidupnya mewah. Kita tahu kisah-kisah macam ni tuan-tuan. Maka bila kita berdepan dengan keadaan seperti ini, kata para ulama tafsir, contohnya Al-Imam Dr. Ratib Nabulsi dan tafsirnya, kita lihat ada kalangan yang minta ini dia perlukan duit, tapi bila dia dapat saja duit tu dia pergi cuti kat Cameron Highland, masuk pula dalam Facebook, kata itu tak ada duit, rumah sewa tak bayar, anak-anak tak ada duit pergi sekolah. Tengok-tengok, ialah hari ni punya zaman fitnah tuan-tuan, kan semua orang sibuk dengan social network. Dia pergi upload, pergi ke mana-mana tempat percutian yang memang yang kita pun tak pergi. Hari tu kata tak ada duit. Ni orang sebegini ada tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Itu sebab Allah menjelaskan, wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'allahu lakum qiyama. Jangan kamu pergi kepada orang-orang sufaha. Sufaha ni saya nak sebut bahasa Melayu tuan-tuan, takut silap faham tuan-tuan ya. Sufaha ni jamak daripada safih. Safih ni orang bodoh tuan-tuan. Mahjur alaihi. Orang macam ni kalau bagi duit kepada dia, umpamanya gaji dia RM700 sebulan, dia pergi beli seluar yang mahal itu, seluar jeans yang mahal itu harganya RM555. Macam mana tak seringgit hidup tuan-tuan? Gajinya RM1,200, sekarang ni dia pergi beli tudung harganya RM1,000. Macam mana hidupnya tak seringgit tuan-tuan? Ini namanya sufaha tuan-tuan, sufaha, safih, orang yang bodoh. Kata Dr. Ratib Nabulsi, dalam ayat ini konteksnya ada dua. Kita nak bantu, orang tu datang minta bantuan, tapi kita berlatar belakangkan maklumat yang ada dan kukuh, solid punya ground. Kita tahu bahawa dia kalau dapat duit ni dia buat maksiat, maka orang tak layak dibantu. Ada pula kalau dia dapat duit, dia pergi enjoy. Macam gambaran dikemukakan tadi, telefon ni adalah untuk keperluan, bukannya tujuan. Yang kau pergi beli telefon mahal-mahal ni buat apa? Gaji kau cuma RM2,000 saja, kau pergi telefon sampai RM5,000 harga dia. Lepas tu kau dah sengit, bulanan kau dah tak tentu hala. Maka ini orang dipanggil sufaha tuan-tuan. Saya nak terjemah bahasa, saya takut tuan-tuan siap faham. Sufaha maknanya bodoh. Maknanya dia ada duit, habis dia kerjakan duit itu. Kita pada-padalah, kita pakai tudung pun cukup lah, apa yang mampu. Kita pakai telefon dapat hubungi orang, nak pergi enjoy, nak ambil gambar, nak pergi tunjuk dia gini, buat apa?
Jadi ini adalah di antara tuntutan dalam Islam. Kalau orang datang dengan dua keadaan, sama ada dia menggunakan wang minta pada kita buat benda-benda kefasikan dan buat benda-benda pembaziran kerana safah, perkataan yang kerana kebodohannya dalam pencaturan ekonomi itu, maka kita hendaklah sunat mengelak daripada membantu. Kata pada dia perkataan yang baik-baik, berlapik. Kata pada dia, insya-Allah saya bukan tak ada duit, tapi saya ada keperluan lain. Saya pun ada anak-anak juga, saya pun ada keperluan juga, kereta pun nak kena isi minyak juga, saya minta maaf saya belum dapat bantu. Ya tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, orang yang minta bantuan ni janganlah over sangat. Contohnya nak mengadakan kenduri kahwin, kita kerja kita gaji tak seberapa, tak payahlah kita bergolok bergadai nak meminjam daripada orang itu, minjam orang ni akhirnya tak bayar sebab nak bagi nampak grand hari raya, hari kahwin. Yang penting bukan kahwin, yang penting lepas kahwin itu survival anak itu, sewa rumahnya, kenderaan yang nak digunakan macam mana, itu yang penting. Nanti dia dapat anak ke mana nak, bagaimana kelahirannya, itu yang penting. Yang kita pergi berolok bergadai untuk berkahwin, tunjuk pada orang ni apa manfaatnya. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, betul balik semula kita punya GPS, mindset kita kena betulkan. Jadi bagi kita yang berdepan dengan situasi seperti itu, cantiknya ayat Allah kat sini kalau kita perhatikan strukturnya, tuan-tuan, bila Allah menyatakan wa imma tu'ridan anhum tigha rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura, ini merupakan satu kata bentuk kiasan dipanggil kinayah, satu bentuk simpulan, satu bentuk kata-kata yang sangat beradab, bersopan. Kamu berpaling daripada mereka kerana mencari rahmat Allah untuk kamu dan untuk mereka. Saya tahu kalau diminta pada saya bantu, dia jadi makin sesat barat dan juga sengit, makin tak betul cara hidupnya. Buat apa? Saya punya wang betul, tapi kalau saya bantu dengan wang itu menjadikan dia lalai, jauh daripada Allah, dia menyombongkan dirinya, dia menunjuk hidup yang tak sepatutnya kepada orang. Yang hidup seperti itu, menteri pun tak hidup seperti itu, tak berkahwin seperti itu, nak buat apa? Jadi saya paling daripadanya untuk dapat rahmat Allah, supaya saya tak silap menjadikan dia makin sesat. Ada orang, tuan-tuan, dia hobi dia, kegilaan dia lah meminjam. Dia tak akan bayar pinjaman tersebut. Memang dia tak akan bayar. Kita ni pula jadi tukang sponsor dia untuk hidup mewah. Kita pun tak pergi bercuti tempat seperti itu. Yang dia pergi tayang sana sini, apa manfaatnya, tuan-tuan? Maka kita berada dalam situasi kita mengelak dan bantu dia kerana tak nak dia makin lalai dalam hidupnya. Itu tanda kita mencari rahmat Allah sebenarnya, kata Dr. Ratib Nabulsi dan tafsirnya. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, cantik sekali ayat yang Allah gunakan kat sini supaya kita kata dengan mereka kata-kata yang baik. Jangan kata-kata yang buruk. Kata yang buruk kan disantau je pula kita. Kata yang baik. Saya minta saya belum dapat nak bantu, insya-Allah nanti kalau saya ada kemampuan saya bantu, kena sebut begitu. Kalau orang hantar WhatsApp pada kita pun kita tak tahu hujung pangkal, jawab baik. Tuan berada kat mana? Sabah, baik. Saya akan hubungi pusat zakat Sabah, saya ada kawan kat sana untuk cari tuan di mana. Akhirnya dijawab, bukan Sabah lah, ni ada cerita tempat lain lah, mana-mana tempat dalam dunia lah. Ustaz, sebenarnya pusat zakat dah jumpa saya dah 3 hari mereka bantu, tapi tak cukup Ustaz. Ini yang kadang-kadang ayat ni pelik lah kita dengar, tuan-tuan. Tak cukup kamu hijaz tadi kamu. Ya tuan-tuan hati dan dikasihkan. Ada sebuah sekolah, dapati anak kepada orang duduk sekolah ni, sekolah hebat, asrama penuh. Maka malang sekali anak ini terbiasa mencuri duit orang, dapat ditangkap dengan kamera, tuan-tuan, CCTV. Ini dia bawa ke muka pengadilan, cikgu bagi nasihat, cikgu tak buka aibnya, cikgu tak cerita pada siapa pun, cikgu bercakap dengan dia dengan bahasa, cakap pada kawan-kawan yang tahu tu, tutuplah aib dia. Kawan-kawan pun baik-baik semua, anak orang pandai-pandai macam anak tuan-tuan semua. Maka tak didedahkan rahsia. Akhirnya budak ini mengatakan bahawa saya mencuri kerana melihat kawan-kawan hidup mewah, ayah hantar makanan-makanan mewah, makanan segera itu, makanan segera ini. Makanan segera ini bukan baik pun, tuan-tuan. Sesekali makan tak mengapalah. Tapi kalau berlebihan, maka menjadikan orang-orang yang tak kemampuan rasa macam nak tiru padahal dia tak mampu. Maka inilah berlaku pada anak yang tersilap ni, tuan-tuan. Dia mencuri duit kawan-kawannya kerana nak bagi hidup mewah macam orang lain. Di kebanyakan sekolah memang tak dibenarkan bawa handphone, kerana kalau bawa handphone, tuan-tuan bayangkanlah, masing-masing akan menunjuk handphone masing-masing, dan yang tak mampu takut-takut mencuri untuk nampak mewah macam orang lain. Jadi bila Allah Ta'ala mengajar kita dalam keadaan seperti ini, hendaklah
kita ni menjaga diri kita, jangan menunjuk over sangat, dan latihlah anak-anak supaya jangan terikut-ikut dengan orang lain, bahawa ini adalah satu fenomena yang bahaya. Ada kalangan anak-anak berkata pada ayahnya, ayah ni bawa teksi kan, ayah jangan datang ke asrama saya bawa teksi, pinjamlah kita ke kawan siapa-siapa ke. Allah, sampai hati anak cakap begitu pada ayah. Allahu Akbar. Padahal kerja bawa rezeki, bawa kereta, teksi ni kerja mulia. Kalau tak menipu orang, bekerja menyampaikan orang ke destinasi, menghantar orang pergi tempat kerja, ya Allah, banyaknya pahala. Tapi malang sekali anak itu dipengaruhi oleh kehidupannya, kebejatan yang dilihat pada kawan-kawannya, mungkin pada kehidupan dalam TV, drama dan sebagainya. Maka dia berkata pada ayah dia seperti itu. Sedih ayah dia cakap, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihkan, kadang-kadang kita berpaling daripada membantu orang dekat dengan kita, adik-beradik dan sebagainya, kerana permintaan itu tak munasabah. Adakah datang jumpa kita nak pinjam 30,000 kerana dia kata dia kena tipu, nak pergi umrah satu keluarga ditipu, maka saya pinjam 30,000, nanti saya bayar pada tuan RM100 sebulan. Bila nak habis kalau bayar RM100 sebulan? Ya, umrah tu sunat saja hukumnya. Bagi orang yang tidak kemampuan langsung tidak wajib. Ni tengok mindset salah kan. Ada kata orang tipu dia sebanyak RM50,000, maka datang nak pinjam duit RM50,000, nak bayar sebulan RM200. Bila nak habis RM50,000? Kalau anak kita nak kahwin sekali pun tak ada duit, buatlah sekadar keperluan. Nabi berkata, sabda, aulim walau bisyatin, kendurilah walaupun seekor kambing saja yang kau mampu untuk adakan. Setakat itu saja. Kalau itu yang mampu, itu saja yang buat, tak payah buat besar-besar. Yang dijemput bersyukur, yang tak dijemput bersabar. Baik sangkalah, tak dijemput yang kutuk-kutuk belakang pula. Allah yarham Datuk Ismail Kamus berkata, kalau kita tak mampu, masaklah karipap saja, belahlah 2 karipap itu, karipap sebelah seorang. Dah tak mampu tuan-tuan, apa buat kita menunjuk? Ada setengah negeri pula, kalau nak berkahwin anaknya, nanti dibuat baju Melayu sepasang, sedondon semua. Nanti baju Melayu ni kocik besar-besar, nampak orang pakai motorkar yang hebat-hebat. Ni banyak ni dalam envelope ni, tengok orang tu bagi RM1, kata Datuk Ismail Kamus, Allah yarham. Sedih luka cerita, padahal kita dah bergolok bergadai nak mengahwinkan anak. Ya tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, ada satu cerita tahu berlaku kat India dalam majalah Reader Digest. Nama orang ni saya lupa lah tuan-tuan, saya ni pelupa tuan. Seorang ni adalah orang Islam yang punya banyak lembu, ribuan ekor lembu di India. Satu hari datanglah Presiden Amerika ke India. Presiden Amerika dulu 30 tahun 40 tahun lalu, Ronald Reagan datang ke India. Ni cerita Reader Digest, cerita betul tuan-tuan. Dia datang, dia pun nak melihat kehidupan orang India dalam benua yang besar itu. Minta daripada Presiden India pada masa itu, mungkin Gandhi agaknya, minta untuk pergi tengok sendiri, on the field, on the ground, tengok kehidupan orang India. Siapa yang tahu nama orang ni boleh beritahu kat sini, saya tak ingat namanya, tapi ni cerita betul tuan-tuan. Maka dia pun pergi, dia pergi melihat kehidupan orang India yang sebenarnya. Seorang daripada ni duduk bola ribuan lembunya. Maka Ronald Reagan pun datang turun melihat. Dia pun salam dengan pemilik lembu yang banyak itu. I'm President of America, Ronald Reagan. You are cordially invited to my country. Maka dia pun panggil pemilik lembu itu untuk datang ke Amerika, lawatan balas. Kerana saya dah melihat banyaknya lembu awak, datanglah ke Amerika. Saya nak bagi layanan diraja, layanan diplomatik. Dia pun disediakan tiket kapal terbang, dia pergilah ke Amerika. Dia pergi tengok White House, kehidupan Presiden Amerika. Dia bawa jalan secara rasmi. Ialah kebetulan Ronald Reagan pergi jumpa dia di benua India, tuan-tuan. Tuan-tuan ni mula-mula, dia pun balik ke India. Dia pun kehidupannya bertukar corak. Dia kata, aku kawan, friend of Mr. President of America. Aku kawan Presiden Amerika. Aku pergi White House semua. Kamu mana pergi? Dia cerita dengan kawan. Kamu mana ada rasa ni semua? Naik business class semua, first class pergi ke Amerika. Maka tuan-tuan, tak lama lepas tu anak dia pun nak berkahwin. Kawan-kawannya cakap pada dia, Fulan, saya lupa namanya apa tuan-tuan. Siapa yang tahu boleh beritahu kat sini. Ni cerita betul ni. Siapa yang baca Reader Digest 20 tahun lalu ceritanya. Maka dia pun berkata kepada kawan-kawannya, berkata kepada dia, Fulan, kau nak kahwin, kau kawan Presiden Amerika, kau kena buat grand lah, sewa hotel. Ya, aku tak ada duit. Kau jual lah lembu kau semua. Tuan-tuan dia dengar katakan kawan dia, tuan-tuan, dia jual lembu dia habis tuan-tuan.
Dengan duit itu bergolok bergadai, dia buat perkahwinan, jemput anak dia, jemput datang ke hotel, jemput semua orang kenamaan, sebab dia kawan Presiden Amerika. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada hari perkahwinan, Presiden Amerika tak datang, yang datang duta Amerika ke India. Duta tu mana kenal orang ni tuan-tuan, kenal-kenal gitulah. Maka diharap Presiden Amerika tentulah bagi duit banyak, tak banyak, cuma berapa ratus dolar je dia bagi kepadanya, anak dia kahwin. Lepas kahwin tuan-tuan, si fulan ini pun jatuh miskin, lembu tergadai, apa pun tak dapat, kerana nak bagi nampak hebat daripada orang. Ini sifat yang orang-orang Islam, orang Melayu kena buang daripada diri. Ukur baju di badan sendiri. Kerana Nabi bersabda, rahimallahu mar'an arafa nafsahu fawaqafa indah. Alangkah hebatnya seorang yang tahu dirinya sendiri dan berdiri setakat itu saja, tak pergi lebih. Ukur baju kat badan sendiri. Apa kita pakai baju besar kalau badan kita kecil? Ya tuan-tuan ni mulia Allah sekalian. Jadi faham diri kita yang sebenarnya. Jadi ayat ke-29 Allah menyatakan, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Jadi ada tuan-tuan dapat nama ni, nama teka-teki ni, saya tak ingat tuan, betul ni cerita benar-benar berlaku di India 40 tahun 50 tahun lalu. Jadi Allah mengingatkan kita, jangan kamu jadikan tangan kamu terbelenggu pada lehermu, jangan kamu menghulurkannya, kerana terlalu menghulurkannya kerana kamu akan jadi tercedera dan juga menyesal. Cuba bayangkan tangan kita ni, kita belenggu kat leher, ambil rantai ikat kat leher. Maka inilah keadaan seseorang yang diumpamakan dalam istiarahnya terlalu kedekut. Ini kiasan kata simpulan bahasa yang merujuk kepada sifat kedekut dalam bahasa Arab. Kedekut yang melampau-lampau. Dia bakhil ni satu perkara. Bakhil ni kita tak nak keluarkan duit. Tamak ni kita nak mengambil apa yang ada pada orang. Ada satu lagi sifat yang sangat kedekut, yang sangat dahsyat, namanya syahih. Wa uhdiratil anfusus syuh wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Syuh ni syahih, shin ha ya ha, syahih. Syahih ni tuan-tuan, ha pedas, shin ha ya ha. Apa saya nak terjemah dalam bahasa Melayu? Ini nama dia kedekut yang melampau, sehingga kalau kita terhadap diri sendiri pun kita kedekut. Begini contohnya, orang ada kereta. Ini cerita dalam satu majalah antarabangsa yang majalah Arab, namanya Mujtama. Orang kaya di Kuwait, dia ada kereta, keretanya besar, Caprice Classic, kereta Amerika yang grand, yang dahsyat, yang mahal itu, lebih mahal daripada kereta-kereta mewah negara kita. Tapi dia tak bagi anak dia duduk. Anak dia naik dengan keadaan hujan, basah, pijak kapet kereta itu, lempang je anak dia. Ini orang namanya syahih. Syahih ni dia punya kedekut yang melampau-lampau, sehingga menyebabkan dia tidak mahu infak walaupun ke atas dirinya sendiri, walaupun atas isterinya, walaupun atas anak-anaknya. Ini namanya kedekut syahih. Syahih yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Akhirnya dia mati, dia bawa tak duit dia semua, tuan-tuan. Ada orang yang dia kedekut untuk buat benda-benda baik. Kalau ada masjid perlukan untuk ganti kapetnya yang sudah uzur, kedekut kan main lagi. Takkan orang minta satu, sampai orang kata jadikan dia sebesar yang lahat kita berapa kali berapa nilainya macam ni. Tak, sini bagi RM10 saja, padahal duitnya ada 10 juta. Allahu Akbar. Ini orang kedekut, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Tapi dalam bab-bab keduniaan, dia bukan main ni. Dengar ada perlawanan bola sepak di UK, terbang malam itu juga. Kenapa terlupa beli tiket paling mahal, business class, first class, bawa pula segala anak-anak keluarga, bawa pergi terbang. Dalam bab macam tu bukan main lagi, bukan main membazir lagi. Tapi dalam bab agama, nanti dulu, tunggu dulu. Padahal dia tahu masjid itu memerlukan sound speaker untuk azan lebih kuat supaya orang dapat dengar dan sebagainya. Tak, dia berkira-kira. Inilah orang yang kedekut, yang dicela oleh Allah SWT. Yang lebih teruk tadi saya sebutkan, dia tak mahu nak menginfak langsung walaupun ke atas dirinya. Dia layak untuk pakai kereta yang selesa, bawa isi anak-anaknya. Tak, dia pakai kereta paling buruk sekali. Besok dia mati, duit dia dibawa ke tuan-tuan? Isterinya besok berkahwin dengan suami yang baru, maka isterinya enjoy duit yang disimpan begitu lama. Kata Syekh Ratib Nabulsi, saya kenal seorang yang duduk di Suria
dia punya simpanan wang bisnesnya beratus jatuh juta dolar, tapi dia mati, hidup dalam sebuah sederhana, kedekut bukan main lagi. Akhirnya wang ditinggalkan itu, anak-anak tidak ada pendidikan yang sempurna, agamanya tidak, dunianya tidak, hancur dalam masa 2 tahun, habis semua wang ditipu orang, tanah-tanah asetnya habis dijual, dia tergadai kerana keluarga yang ada itu tidak bijak menguruskan harta dan tidak ada kaitan dengan agama langsung, tidak diberi pendidikan agama langsung. Jadi kena ingat, orang yang punya harta hendaklah kita jadi seperti yang Allah gambarkan dalam surah Al-Furqan, wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dalam hidup ini jadilah orang yang sederhana, tidak over dan tidak terlalu ekstrim kedekut. Dia tak ada tafrit, dia tak ada ifrat. Tafrit ni tuan-tuan, dia melampau-lampau. Ekstrim yang contohnya, kalau kita dalam hidup ini yang paling baik sekali masak di rumah, itu yang paling baik sekali. Tapi maklumlah, sekali-sekala mungkin anak isteri kita nak rasa makanan kat luar. Adil lah tuan-tuan untuk kita pergi beli sikit makanan kat luar, sekali-sekala yang halal, yang baik. Hilangkan kepenatan mungkin Sabtu Ahad kita makan, kita buat makan kat luar sikit, kerana lama sangat ibu kamu masak untuk kamu setiap hari dimasak. Ini abang nak rayakan ibu. Itu fair lah tuan-tuan. Jangan kedekut, bukan main lagi. Dan tak boleh pula tiap-tiap hari makan kat luar. Ini namanya, tuan-tuan, dari sudut belajar nak tabzir namanya. Kalau tak boleh langsung, namanya taktir. Taktir ni maknanya bukhul, kedekut yang bukan-bukan. Tak boleh langsung, tak boleh. Ada dengar dalam YouTube ni ada orang masak, tak boleh. Belajar sini, buat sini. Yang kedekut, nak mampus tuan-tuan. Jadi kita dalam hidup ni hendaklah berada di tengah-tengah. Jangan over sangat kat sini, melampau-lampau membazir, dan jangan pula terlalu kedekut. Duduk jadi orang yang bijak. Gitu tuan-tuan, masing-masing fahamlah kedudukan keuangan masing-masing. Orang, setiap kita tentu tahu di mana kedudukan kita. Jadi dalam konteks saya ini mengingatkan kepada orang-orang beriman, jangan jadi tangan terbelenggu kat leher sampai tak boleh nak infak langsung, ataupun pergi-pergi semua yang ada pada tangan, lepas tu duduk melanguk, tak tahu nak buat apa, duit dah tak ada. Saya terangkan tadi cerita daripada Syekh Ahmad San Haji, seorang ulama dari utara Afrika, yang menggambarkan bahawa manusia ni ada 3 kategori tuan-tuan ya. Yang imannya macam Abu Bakar, macam Osman, macam Umar. Ini iman yang sangat tinggi. Iman yang sangat tinggi selepas Rasulullah SAW. Ini mereka memang tidak rasa gusar sedikit pun pada apa mereka lakukan, kerana mereka yakin Allah pasti menggantikan lebih baik. Ini kita tak boleh masuk tuan-tuan. Bahkan di kalangan sahabat-sahabat Nabi pun ada yang Nabi tidak benarkan untuk beri infak kepada harta mereka yang ada. Nabi pulang kan balik. Dia tahu cerita tentang Abu Talhah ketika Allah turunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak sampai kepada martabat iman paling tinggi sehingga kamu nafkahkan apa benda yang paling kamu sayangi. Maka Abu Talhah pergi nafkahkan kebun dia yang satu-satunya itu untuk Islam. Nabi ambil, Nabi pulangkan balik pada keluarganya. Kata para ulama, berdasarkan kepada hadis di sebalik turunnya ayat ini, Nabi tidak mahu nanti keturunannya menyesal. Nanti mereka akan menyebut, dulu ayah punya tanah ini, tanahnya tergadai, ayah wakafkan, kita tak ada duit apa-apa. Nabi tidak mahu itu berlaku tuan-tuan. Maka iman mutafawid. Iman ini berbeza-beza di antara seorang dengan yang lain. Baik, kita kembali kepada ayat ini tadi. Jadilah orang yang bersederhana, jangan over dan jangan terlalu kurang. Ekstrim yang kedua-duanya dibenci oleh Allah SWT. Baik tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Janganlah kamu terlalu memberi sehingga habis apa ada di simpanan kamu, lalu kamu pun akhirnya duduk. Kata Imam Mutawalli Sya'rawi, perkataan taq'ud ini maknanya duduk dalam keadaan termenung, melanguk, dah tak ada kerja lepas tu kerana wang semua dah habis diberi. Maka jadilah orang yang bijak. Kena ingat, kita ada komitmen, kita ada tanggungjawab. Iman kita tak sama macam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadilah orang kategori yang kedua, iaitu mempunyai taksiran, costing yang betul dalam pendapatan bulanannya, supaya tidak terlalu kedekut dan tidak terlalu banyak memberi sehingga jatuh miskin. Dalam bahasa Arab, pendekatan fataq'uda maluman mahsura ini, kamu akan tercela dan menyesal. Tercela ni dipanggil al-lafu wan nashru. Lafu wan nashr ni satu kaedah dalam bahasa Arab yang merujuk kepada implikasi terhadap dua tindakan yang telah dinyatakan di atas, iaitu kedekut yang amat sangat, dan yang kedua
adalah kerana seseorang itu terlalu banyak memberi, tak berkira-kira, tak pandai kira-kira, maka akhirnya jadi bankrupt, akhirnya habis. Tapi kita kena tahu tuan-tuan ni, ada orang yang imannya tinggi. Tak menafikan iman orang macam Abu Bakar, macam Umar, macam Uthman itu terbaik, tapi di kalangan yang kemudian-kemudian ni pun ada orang seperti itu. Saya punya tuan guru yang telah meninggal dunia di Melaka 30 tahun lalu, almarhum Syekh, layaklah dipanggil sebagai imam tuan-tuan, al-imam, tuan guru Muallim Haji Abdul Wahid. Ini merupakan seorang wali di Melaka, semua orang tahu kisahnya. Naik kereta minyak tak isi, kalau orang datang ke tempat madrasahnya minta duit, tak pernah tolak. Kadang orang minta ribu-ribu, rumahnya terbakau tuan-tuan. Melaka panggil rumah terbakau. Nak minta daripada wakil rakyat pun mengambil masa, ada prosesnya, ada borangnya, ialah ada komitmen, ada birokrasi yang tersendiri. Minta pada dia berapa ribu, 10,000 dia bagi. Pada masa tu 10,000 macam lebih 200,000 tuan-tuan. Zaman sebelum inflasi kan, tahun 80-an. Bagi kat orang, tak bagi kira. Ada orang yang masih lagi mengikuti, mewarisi iman para sahabat yang sangat tinggi, yang mana mereka yakin apa yang mereka beri, semua itu Allah ganti. Ini orang iman bukan sebarangan tuan-tuan. Jadi ada orang seperti itu, tak menafikan. Syekh Ahmad San Haji pun ketika mentafsirkan ini berkata, saya di Maghribi saya melihat ada guru-guru saya di Tunisia, saya melihat ada di kalangan guru-guru saya yang seperti ini, yang memang memberi kerana Allah tanpa rasa takut sedikit pun. Infaq alladhi la yakhafu faqra, seorang yang infak macam Nabi, infaknya tak takut jatuh miskin. Dan kita baca dalam kitab Riyadhus Salihin, ada orang yang memang memberi, ma'ruf bil jud wal karam siqatan billah. Ada satu bab mengatakan ada orang yang memang suka memberi, tak pernah menolak apa orang minta, dia sentiasa beri kerana dia yakin apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Ini iman orang yang hebat tuan-tuan. Orang macam saya ni memang tak sampai kepada iman seperti itu, tuan-tuan ya. Baik, jadi dikatakan oleh para ulama tafsir, contohnya Imam Tawli Syarawi berkata, kalau kita kedekut sangat kepada anak-anak tu harap kita mati tuan-tuan. Nak tahu adakah kita ni bapa misali atau tidak, tengoklah ketika kita ada kat rumah. Kalau anak-anak ketika kita balik rumah tak angkat muka, kita keluar daripada rumah, ditanya apa nak pergi mana, dalam hati dia gembira, pesta. Kalau kita keluar daripada rumah, seolah hari raya bagi dia. Maka kita ni bapa yang tak disayangi oleh anak-anak. Takut-takut anak-anak mendoakan cepatlah bapa mati, harta banyak, kedekut pada kami, kemain lagi. Maka tuan-tuan, inilah orang yang dipanggil sebagai malum, kata Imam Tawli Syarawi. Malum, anak-anak dia pun cela dia sendiri, isteri dia pun cela dia sendiri. Mereka tak tahu apa kebaikan yang daripadanya. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan jangan pula jadi terlalu memberi. Orang minta beri, nama tak ada apa-apa, duduk melangok, mahsuran ni maknanya duduk melangok, duduk dah tak ada benda nak buat kerana harta semua dah habis bagi kat orang. Jadi jangan jadi orang yang pertama dan orang kedua. Jadilah orang, jangan jadi orang pertama dan ketiga, jadi orang yang kedua, yang bijak dalam pemberiannya, berfikir, mencatur, melihat kemampuan. Dan kalau perlu sebut pada orang datang minta bantuan pada kita, minta maaf lah, saya tak boleh nak bantu sekarang, tuan-tuan minta ni 10,000 banyak sangat, saya memang tak mampu. Kalau setakat 500 tu bolehlah saya bagi. 500 ni pun kita bagi dalam hati kita dah tahu memang tak pulang lah, kita dah ready kan, daripada minta sampai 10,000 bila nak bayar. Nanti KWSP keluar, kau cakap senang, KWSP keluar nanti kau ada komitmen lain, bini kau nak pergi melancong, rumah kau rosak, anak kau minta nak beli kereta, maka ahlan wa sahlan wa jalan lah, memang tak bayar sudahnya tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Maka kita kena jadi orang al-mu'min kayyisun fatinun, orang beriman hendaklah jadi orang yang bijak. Kayyis, fatin maknanya bijak, dia mesti belajar dari banyak keadaan. Imam Ghazali kata dalam hidup ni belajar daripada beberapa golongan. Masa tu belajar daripada guru yang mursyid, ya, orang saleh yang mampu beri pada kita gambaran, tengok gaya dia bercakap, dia bertindak macam mana, guru yang mursyid. Yang kedua, kawan yang saleh, kawan yang baik. Yang ketiga, belajar juga daripada musuh, kerana musuh itu berkata benda yang betul tentang kita, jangan kita tutup telinga, tak mau dengar musuh bercakap terhadap kita. Yang keempat, belajarlah daripada orang-orang awam, kita mesti bergaul dengan orang awam, dan kita mendengar feedback daripada orang awam, input daripada orang awam, apa yang mereka cakap, benda itu betul tuan-tuan. Kalau ramai orang cakap memang betul,
dia jadi mutawatir. Dalam hadis yang mutawatir, maka inilah yang diajar kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hidup ini belajar daripada 4 golongan ni. Guru yang mursyid, kawan yang saleh, musuh yang memang mencari-cari kelemahan kita, memang kata-kata dia betul untuk kita. Kena belajar, ambil pedoman. Kawan-kawan baik dia takkan cakap kelemahan kita, tapi musuh ni dia akan cakap benda yang betul terhadap kita. Belajar, jangan kita telinga. Yang keempat, orang-orang awam keliling kita. Ya, tuan-tuan hati dan dikasih. Belajarlah mereka. Tapi jangan banyak sangat WhatsApp group. WhatsApp group satu kumpulan karya cukup lah. Ni sampai 10 kawan-kawan semua banyak sangat lah. Kita pun tak sempat nak baca Quran nanti. Kan baca WhatsApp tu bagus juga. Kawan-kawan sekampung ada yang jual ikan keli, ada yang jual ikan haruan, ada yang tangkap ikan siakap harga murah, sotong besar-besar banyak tangan, tunjuk kat kita, belilah, sokonglah orang kampung. Ikutlah perkembangan mereka. Tahulah ada kematian itu dan ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ini adalah orang bijak, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Yang terakhir sekali Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sungguhnya Tuhanmu lah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, dan dia pula menyempitkannya. Sungguhnya dia maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Ini penutup pada kuliah kita pada malam ni, tuan-tuan. Kena ingat, ada orang yang hidupnya mewah, Allah yang tetapkan kemewahan. Inna min ibadi man la yanfa'uhu ilal ghina in afqartuhu azhabtu anhu dinah. Wa inna min ibadi man la yanfa'uhu ilal faqr in aghnaytuhu azhabtu anhu dinah. Ada kalangan hamba-Ku, kata Allah dalam hadis qudsi ni, hadis sahih, memang tidak manfaat untuknya melainkan kekayaan. Kalau aku miskinkan dia, agamanya akan rosak. Ada kalangan hamba-Ku yang tidak manfaat untuknya melainkan kemiskinan. Kalau aku bagi dia kekayaan, hidupnya akan hancur. Maka tuan-tuan, kita dalam hidup ini bersifat qanaah. Yang kita belajar doa tu kan, Allahumma qanni'ni bima ataitani wa barik li fihi wa khluf ala kulli ghaibatin li bi khairin, kan? Ya Allah, kan jadikan aku ni bersifat qanaah, qanaah ridhalah pada apa pemberian aku. Dah usaha setakat tu aku dapat, aku lapang hati, berlapang dada. Dan berkatilah aku pada semua pemberian-Mu kepadaku. Dan apa lagi yang akhirnya, Allahumma qanni'ni bima ataitani wa barik li fihi, berkatilah aku pada semua yang Kau berikan kepadaku, wa khluf ala kulli ghaibatin li bi khairin, dan gantikan untukku setiap kelemahan, setiap benda yang hilang dengan yang lebih baik daripadanya. Tuan-tuan hati dan dikasihi, orang muda meminang anak dara tak diterima, doa-doa ni Allah ganti yang lebih baik, insya-Allah. Kita berniaga gagal, cuba lagi, doa dengan doa ni, Allah gantikan lebih baik, insya-Allah. Yakin apa yang Allah tentukan untuk kita. Jadi Allah menyatakan dalam ayat ini, Allah bagi rezeki kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah menahan rezeki siapa yang dikehendaki. Kerana itu merupakan mizan, pertimbangan neraca yang ada di sisi Allah yang kita tidak tahu. Innahu kana bi'ibadi khabiran basira. Sungguhnya dia terhadap hamba-hambanya maha mengetahui, maha melihat. Allah tahu keperluan diri kita, sebab itulah dia bagi pada kita mengikut keperluan kita sebenarnya. Jangan kita buruk sangka terhadap Allah, jangan kita dengki pada orang. Kalau kita jadi orang kaya, infaklah dan jadilah orang yang pemurah, bantulah orang-orang lain dalam kemampuan yang ada, tanpa over yang berlebihan sampai jatuh miskin, dan jangan pula terlalu kedekut sampai orang mengumpat dan mengkeji kita. Jadi tuan-tuan hati dan dikasihi, dalam riwayat yang sahih kita dapat lihat pada muka 328 daripada hadis yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, Nabi telah pun diriwayatkan daripada Asma binti Abi Bakar. Kita pernah cerita tentang Asma ni kan, bersama dengan anaknya bernama Abdullah bin Zubair, tak ingat dah. Saya pernah cerita pada tuan kan, anaknya yang berani, yang gagah. Anaknya pernah terminum darah Rasulullah ketika Rasulullah berbekam. Tak ingat tu, besok saya cerita lagi, masih nak habis ni tuan. Maka Asma binti Abi Bakar ni berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, anfiqi hakaza wa hakaza wa hakaza, la tu'i fayu'i Allahu alayki wa la tuki fayuki Allahu alayki. Berinfaklah kamu begini, begini, begini. Jangan terlalu kedekut, nanti Allah pun kedekut kepadamu. Jangan kamu enggan memberi kepada orang, sehingga dia pun akan menahan pemberiannya kepadamu. Ini maksud ayat ni untuk kita faham, Allah tidak bersifat melainkan yang baik-baik. Tapi hadis ini adalah untuk menggambarkan orang yang kedekut, maka kedekutnya itu akan menghancurkan diri sendiri. Maka tuan-tuan hati dan dikasihi, kita hendaklah bersifat pemurah,
pemurah pun dengan kadar-kadar yang tertentu yang telah kita pelajari tadi. Setiap orang memahami keperluan dirinya, komitmen dirinya. Jangan diberi sampai akhirnya dia tidak memiliki apa-apa, akhirnya dia terpaksa hutang orang, hidup dia tambah susah pula. Jadi kena bijak lah, kerana iman kita tak macam iman para sahabat yang kita baca kisah-kisah tentang mereka, pengorbanan mereka, keyakinan mereka, iman mereka memang jauh tak boleh banding dengan iman kita. Kita tak sampai kepada iman mereka. Kita boleh berlatih untuk sampai ke tahap seperti itu, tapi jangan buat sekaligus. Ia perlu pada tadrib, ia perlu pada riadah, ia perlu pada dibangunkan usaha tersebut secara istiqamah. Jadi begitu juga dalam hadis sahih riwayat Muslim daripada Abu Hurairah, bahawa Nabi pernah bersabda kepada Abu Hurairah, walaupun Abu Hurairah pun miskin, innallaha qala li unfiq alayka, bahawa Allah berfirman kepadaku, berbelanjalah untuk Allah, nanti Allah akan gantikan bagimu. Jadi tuan-tuan hati dan dikir sekalian, yang terakhir sekali saya baca di tafsir Ibn Katsir ni, firman Allah, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir, sungguhnya Allah melapangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Hal itu untuk memberitahu dialah pemberi rezeki, ar-razaq, penyalur rezeki, pengendali secara urusan makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Demikian dia menjadikan kaya siapa yang dikehendakinya, dia menjadikan miskin siapa yang dikehendakinya. Kerana demikian itu pasti terdapat hikmah. Oleh kerana itu dia berfirman, innahu kana bi'ibadihi khabiran basira, sungguhnya dia maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya, iaitu dia melihat siapa yang berhak memperoleh kekayaan dan dia juga tahu siapa yang layak hidup miskin. Jadi setakat ini saja dulu tuan-tuan. Jangan lupa mudah-mudahan kita dapat memahami ayat ini dan mengamalkannya dalam hidup. Seperti yang telah dijelaskan tadi, berilah dengan kadar yang sepatutnya. Jangan terlalu banyak memberi sampai tidak tinggal apa-apa untuk anak isteri kita, dan jangan terlalu kedekut sampai orang mencerita tentang keaiban itu. Jadilah orang yang bijak. Jadi setakat ini saja tuan-tuan. Terima kasih kerana tuan-tuan hadir dalam kuliah pada malam ni, walaupun tuan-tuan pasti sibuk dengan suasana hari raya, mungkin nak berehat pada malam ni. Panjang-panjanglah video ni tuan-tuan, share lah dengan semua orang kita kenal, moga-moga menjadi sebab mereka mendapat hidayah. Jadi jangan lupa untuk follow dan like dan share Facebook Zazan Travel dan Instagram Zazan Travel. Dan jika ada peluang untuk travel selepas musim yang menguji nanti, travel lah bersama kami. Perjalanan bukan setakat hiburan, tapi perjalanan penuh dengan tarbiyah, pengisian, tafsiran, insya-Allah. Jadi terima kasih tuan-tuan. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada tuan-tuan, untuk tuan-tuan ready, dalam sehari dua lagi kami akan umumkan tentang aktiviti amalan korban yang akan kami konsentrate lakukan di Syria, di bumi Syam, di bawah kelolaan Syekh Quraim Rajih, guru kami yang merupakan Syekh Maqari bumi Syam, orang yang paling pakar dalam baca Al-Quran di bumi Syam, yang tuan-tuan belajar baca Al-Fatihah dengan beliau. Banyak kali beliau datang ke Malaysia ni. Syekh Quraim Rajih merupakan guru kami yang musyrif ke atas usaha untuk melakukan adhahi dan juga akikah kalau tuan-tuan ada nak lakukan. Bagilah makan kepada saudara kita di Syria yang sedang dihimpit kesusahan selepas peperangan yang menimpa mereka, pekerjaan tak ada, mata wang mereka jatuh, dahsyat sekali. Ini mereka bukan cetak wang sebanyak 500 lira lagi, satu duit jadi 10,000 lira. Dengan wang sebanyak itu mereka mampu beli barang yang sangat sederhana, banyaknya terlalu sedikit. Pendapatan mereka tak bertambah, tapi nilai inflasi yang berlaku menyebabkan mata wang jatuh dan harga barang sangat mahal. Jadi kalau tuan-tuan ada peluang untuk melakukan kurban akikah, nanti Ustaz Faiz akan maklumkan bersama Zazan Travel. Kami akan akan sampaikan hajat tuan-tuan itu kepada seluruh persatuan ulama Islam yang ada di Syria untuk mengagi-agikan kurban. Di sana mereka tak buat lembu, mereka buat kambing. Negara Arab ni kurang lembu, biasanya mereka buat kambing. Kalau daerah yang panas di sebelah Jordan ke bawah, mereka ada unta, tapi di Syria kurang unta, mereka sejuk, mereka ada kambing saja. Maka insya-Allah nanti kami akan umumkan, sikit masa saja lagi, tolong nanti mudah-mudahan korban yang kita lakukan itu, akikah bagi anak-anak itu, diterima oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Setakat ini saja dulu. Tolong panjang-panjangkan pesan ini, panjangkanlah video ini, share lah dengan seramai orang yang kita ada kenal. Wallahu a'lam. Ada soalan ke malam ni? Okay, saya boleh jawab 1-2 soalan. Rashidah Abu Hashim, jangan jadi orang terlalu kedekut ya. InsyaAllah Ustaz, terima kasih. Ya Abdullah, terima kasih. Roy Adam, nanti bagi nombor akaun Ustaz untuk urusan korban. Urusan korban ni dikenalikan oleh Zazan Travel.
Nanti kami bagi akaun yang berkaitan InsyaAllah nanti kami akan maklumkan harganya, dan kami akan beri nombor akaun nanti insyaAllah. Bukan akaun saya, akaun syarikat. Rajin-rajin sedekah, insyaAllah Allah beri ganti 10-700 kali ganda. Ya, terima kasih kepada Halimah Yusof. Ramai tamu baru, Alhamdulillah, dan wassalam kepada kalian datang di majlis ilmu ini. Ustaz boleh kongsi doa qanaah tadi, Ain Harun, top fan. Terima kasih Ain Harun. Syafiq Murad, tolong masukkan sekali lagi Ustaz Syafiq doa yang telah kita belajar ini. Allahumma qanni'ni bima ataitani wa barik li fihi wa akhluf ala kulli ghaibatin li bi khairin. Nanti dimasukkan semula. Kita pernah belajar doa ni. Mak Izzuddin, terima kasih. Saudara Mak Izzuddin, Syariza Abdul Ghani, insyaAllah. Okgo, terima kasih ya. Nurilis, Nurilis Syed, terima kasih. Jana Jin, insyaAllah. Asma Jaragan, terima kasih. Nuasina Husaina Hasballah, Alhamdulillah, terima kasih. Ustaz, betul ke hantar 77,000 saja dia masuk syurga? Apa ni? Apa 73,000 ni? Saya tak faham Aliza, apa ni? Hantar 77,000 saja dah masuk syurga. Saya tak faham soalan ni. Baik, terima kasih. Soalan dalam grup tentang ibu susuan, Ustaz. Apa dia ibu susuan? Dalam WhatsApp grup. Nanti saya cek. Khalaf Irfan, terima kasih. Nuraida Ismail, Kak Nuraida, terima kasih. Nur Fazilah Leman, Ustaz ceritalah siapa yang terminum darah Rasulullah. Ni besok, bukan hari ni. Suspense sikit besok. Hafizah Jazuri, macam mana nak minta hutang kalau orang hutang tu lupa dah hutangnya? Boleh kita ambil tindakan? Nombor satu, cakap baik-baik dengannya. Mungkin ada orang yang diyakini, yang dihormati oleh kedua pihak untuk bercakap pun boleh. Hantar mesej yang baik-baik ke. Dulu saya janji nak kongsi mesej untuk minta hutang. Tolong ingatkan saya, nanti saya hantar mesej ni, mungkin berguna untuk kita dalam suasana-suasana tertentu. Haji dengan Zazan Travel dalam planning ada ke Ustaz? Raimi ada. Ya, kami bersama dengan pihak haji, insyaAllah. Ya, kami ada uruskan. Raimi kami ada uruskan. Nanti tolong berhubung dengan Ustaz Faiz. Ustaz Faiz ada dalam grup ni kan? Ustaz Faiz tolong bagi telefon kontak Ustaz Faiz. Ni Syafiq Murad dah masukkan doa. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fi wa akhluf alayya ala kulli ghaibatin li bi khairin. Wa akhluf ala, bukan alayya, wa akhluf ala kulli ghaibatin li bi khairin. Ustaz Syafiq, betul kan ni? Wa akhluf ala kulli ghaibatin li bi khairin. Terima kasih Aminah Azina. Apa hukum kerja dengan syarikat yang ada perniagaan pinjaman berlesen? Kalau kesemua asetnya memang datang daripada pinjaman yang bersifat riba, ni hukumnya haram, berhentilah. Tapi kalau dia banyak mengendalikan bahagian perniagaan, dalam fatwa Dr. Yusuf Qaradawi, dalam suasana susah nak dapat kerja, kita bekerja dan apa yang haram itu tidak pergi kepada kita. Tapi kalau syarikat itu memang sepenuhnya 100% totally memang berurusan dengan benda-benda bersifat riba ni, elok kita tinggalkan syarikat ni. Kerjalah tempat lain, ada keberkatan insyaAllah. Tapi kalau dia ada banyak mengendalikan perniagaan, macam-macam bentuk, hartanah pun ada, trading pun ada, maka tidaklah bersalah untuk kita bekerja dengan syarikat yang multi, apa dipanggil ni, diversified. Terima kasih tuan atas penjelasan pencerahan. Terima kasih. Berapa jumlah untuk korban? Cik Kamudin, kami akan maklumkan sehari dua izin kami. Masih lagi sedang berusaha dengan Syekh Quraim Rajin untuk dapat harga yang paling tepat sekarang. Bagikan masa sedikit saja lagi. Ustaz tulis doa-doa mustajab, insyaAllah. Saya ada beberapa buku tentang doa. Kebetulan tuan tanya, ada buku saya ni yang telah pun diperbarui cetakannya, kalau nak tengok. Ni doa-doa para Nabi dan Rasul dalam Quran. Ni dulu warna merah, sekarang kami perbarui, tambah nilai dan warnanya hijau. Ini antara buku doa yang saya ada. Dan begitu juga doa-doa para Nabi dan Rasul, doa-doa, satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih. Ada beberapa buku doa saya, ni satu daripadanya. Yang lain adalah buku daripada doa-doa hadis sahih. Ini doa daripada Quran. Bila nak baca Hasbunallah wa ni'mal wakil, bila baca doa kehilangan barang, bila surah Ali Imran contohnya.
doa para ulama ketika menghadapi sihir, ancaman sihir dan sebagainya daripada ayat Quran. Nanti boleh pergi ke www.telagabiru.net.my, ada buku-buku terbaru yang boleh tuan-tuan dapatkan, boleh dapatkan secara online. Nasihat kepada orang suka bersedekah hingga isteri yang tanggung kepala rumah anak-anak kerana sikap kebergantungan kepada Allah tinggi. Ini kita bimbang satu kesilapan. Amni Batrisha. Ejaan nama ni bukan begini. Amni alif mim nun ya. Amni makna keamananku. Batrisha Bataraya Shinta. Betul kan ejaan ni? Amni alif mim nun ya. Cik Amni, ni suami ni perlu dikaunselingkan. Suami ni perlu berjumpa dengan orang yang alim untuk mengajarnya kontak bersedekah, jangan over. Baik, Daing Nizam, terima kasih. Okey, setakat ni saja dulu. Terima kasih semua tuan-tuan. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa ardina wa arda anna. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma qanni'na bima ataytana wa barik lana fiha wa barik lana fi wa akhlif ala kulli ghaibatin lana minka bi khairin ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa besok waktu yang sama 9 ke 10 malam saya akan ceritakan tentang siapakah sahabat yang minum darah Nabi SAW. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.